Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada minggu ni kita akan sambung lagi bahagian ibadah kita yang terhenti pada minggu lepas. Okay, kita sambung ya. Okay, contoh ibadah wajib. Okay, senang aja. Kita tengok situ dia ada solat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, yang ketiga dia ada haji, kemudian ada zakatnya ni yang kita dah tahu dah. Kemudian ditambah lagi yang kelima, bekerja untuk memenuhi keperluan hidup. Dia jadi ibadah juga. Orang-orang yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, dia jadi ibadah. Kemudian menjalankan penyelidikan dan pembangunan bagi membantu masyarakat. Ni orang-orang yang buat kerja menyelidik itu, okay, contoh membangunkan vaksin yang baru ni, nanti jadi ibadah sebenarnya. Kalau orang tu adalah orang Islam, dia akan jadi ibadah. Okay, duduk pada fardu kifayah. Yang kedua, dua syarat nak jadikan sesuatu tu sebagai ibadah. Okay, yang pertama syarat dia adalah ikhlas. Apa dia? Dilakukan hanya kerana Allah dan mengharapkan redha daripada Allah. Buat sesuatu benda tu, buatlah apa benda sekalipun, kalau kita buat betul-betul kerana Allah dan buat untuk mengharapkan redha daripada Allah, dia akan jadi ibadah. Tu pentingnya ikhlas. Kita tolong orang, kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka dia jadi ibadah. Kita buatlah apa-apa sekalipun, dia dengan syarat adanya ikhlas, dia akan jadi ibadah. Tak rugi kita jadi orang Islam. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Apa dia? Mengikut sunnah, iaitu seperti mana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Tu maksud ittiba'us sunnah, mengikut cara yang Nabi buat. Apa yang Nabi tak ajar kita, cara yang bertentangan dengan apa yang Nabi ajar cara lain, kita buat cara lain, maka tu bukannya ittiba'us sunnah. Semayang kan, semayang Nabi ajar semayang gini, kita pergi alter, modify semayang, maka dia tak dikira ittiba'us sunnah dan tak jadi ibadah. Jadi ni dua syarat ibadah. Okey, untuk seterusnya kepentingan ibadah menurut Islam. Yang pertama, simple je. Yang pertama, syahadah. Apa kepentingan syahadah? Okey, yang pertama, sebagai penyaksian Allah sebagai pencipta dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Pertama, okay, kan ada dua syahadah kan, kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat nak jadi orang Muslim, orang Islam. Okay, nak jadi orang Islam daripada kafir nak masuk Islam kan kena syahadah. Okay, syarat menjadi seorang Muslim. Yang kedua pula adalah solat. Solat ni meneguhkan hubungan manusia dengan Allah. Kita semayang sebenarnya kita sedang bina hubungan kita dengan Allah, kita sedang dekatkan diri kita dengan Allah. Dan yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Solat lah walaupun terpaksa, sebab dia akan menjadikan kita manusia yang bertakwa. Paksa diri dulu. Memanglah syaitan duk mengasuk kita supaya jangan semayang. Jadi kita kena lawan syaitan. Yang ketiga, puasa. Puasa ni pula tujuan dia nak didik hawa nafsu kita, sebab nafsu hanya boleh ditundukkan dengan lapar dan dahaga. Nafsu ni kalau kenyang, dia hebat, power dia. Kalau dia lapar dahaga, dia akan jadi lemah, tak bermaya nafsu tu sendiri. Yang kedua, tujuan dia, kepentingan dia merasai kesusahan orang miskin. Kita boleh rasa macam mana lah orang-orang miskin yang tak jumpa makanan, yang tak makan sehari 2 hari, yang makan dia sangat sikit dia jumpa. Okay, tu puasa. Kemudian seterusnya bekerja. Bekerja ni adalah untuk mencari nafkah dan dikategorikan sebagai ibadah. Dah sebut dah tadi kan. Kemudian hidup mulia sebab tidak membebankan orang lain dan tak mengharapkan orang lain. Kita berdikari, kita bekerja, kita cari pendapatan kita sendiri. Okey, seterusnya belajar. Kepentingan dia apa? Menambah ilmu, pengetahuan dan kemahiran. Penting belajar ni. Okay, tapi hari ni manusia sibuk duk senang, duk main je kerja kan. Okey, tak menambah ilmu dia. Apa tujuan dia? Untuk membangunkan tamadun, agama, bangsa dan negara. Tu hasil daripada manusia-manusia yang belajar dan berilmu. Okey, seterusnya cara meningkatkan kualiti ibadah. Ada 5 kat sini. Yang pertama, macam mana kita nak tingkatkan ibadah kita punya kualiti? Yang pertama, mengingati Allah ketika melakukan kerja.
Waktu tengah buat sesuatu benda tu, kita ni masih lagi ingat kepada Allah. Apa maksud dia? Okay. Maknanya dalam kita duduk sibuk bekerja lah contohnya, bila mana kita kena solat, kita masih ingat tanggungjawab kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ibadah khusus dan umum. Kita tambah lagi ilmu kita pasal ibadah ni kan. Kan kita dah belajar ibadah khusus, ibadah umum. Jadi kita tambah. Ilmu ni tak pernah habis ya. Okay. Lagi kita tahu, kita akan rasa makin tak tahu sebab ilmu ni terlalu tinggi, terlalu banyak. Yang ketiga, berdamping dengan orang yang soleh dan berilmu. Nak berkawan ni, carilah kawan-kawan yang soleh, yang ada ilmu. Tapi janganlah kita ni duk cari orang-orang yang jenis pemalas, suka buat masalah. Tu kadang-kadang ramai kawan kita yang jenis macam gitu. Yang keempat, sabar dan istiqamah dalam melakukan ibadah. Buat ibadah ni dia banyak dugaan dia. Sebab tu kita kena sabar, kena istiqamah. Bila dah mula tu kena selalu buat. Buat yang kecil-kecil dulu, tapi biar ada istiqamah. Dan yang akhir sekali ialah memahami hikmah di sebalik ibadah tu sendiri. Allah suruh sembahyang, apa hikmah dia? Allah suruh puasa, apa hikmah dia? Benda yang Allah suruh dan Allah larang ni, dia tak ada yang saja-saja, yang semuanya ada hikmah yang Allah dah sediakan di sebaliknya. Okey. Jadi itulah kelas kita untuk hari ini. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.